You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me anytime. Majlis Amanah Rakyat atau dikenal sebagai MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Berikutnya, melalui kongres tersebut, resolusi yang mahukan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau Rural Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangunkan dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dalam kemajuan dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputera menjadi cabaran masa kini dan agenda utama MARA ialah dalam usaha untuk memastikan Bumiputera mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Penubuhan RIDA. Selepas Perang Dunia Kedua, hubungan antara kaum di tanah Melayu tidak memuaskan kerana beberapa faktor. Antaranya ialah dasar politik British iaitu pecah dan perintah yang mengasingkan kaum berdasarkan ketepatan dan sosioekonomi. Bagi mengatasi masalah tersebut, kerajaan British telah menubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum iaitu Community Relations Committee CLC di Pulau Pinang pada 1949. Pada peringkat awal penubuhan CLC, ianya dianggotai oleh dua kaum terbesar iaitu Melayu dan Cina. Kaum Melayu diketuai oleh Datuk On bin Jaafar yang mewakili UMNO dan Tan Cheng Lock yang mewakili MCA. Menjelang 1949, anggotanya ditambah menjadi 13 orang ahli. Hasil kompromi tersebut, beberapa perkara penting telah dipersetujui, iaitu yang pertama, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa Rural Industrial Development Authority RIDA pada Oktober 1950. Tujuan penubuhannya adalah untuk memajukan ekonomi dan pendidikan terutamanya untuk orang Melayu. Yang kedua, kerakyatan negeri pada 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, syaratnya ialah ibu atau bapa telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Yang ketiga, pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat bandaran, negeri dan majlis perundangan persekutuan. Hasil daripada kompromi inilah yang membawa kepada penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa Rural Industrial Development Authority RIDA pada Oktober 1990. Pengisytiharan Penubuhan RIDA. Pengisytiharan Penubuhan RIDA diumumkan oleh Sir Henry Dennis selaku Pesuruhjaya Tinggi British pada bulan Oktober 1950 di Kuala Lumpur dalam mesyuarat CLC. RIDA ditubuhkan dengan tujuan membantu mengatasi masalah kemunduran ekonomi dan kemiskinan di kalangan orang Melayu di luar bandar. Dato' On Jaafar mencadangkan Lembaga Kemajuan Industri Desa iaitu RIDA menggunakan peruntukan wang dan kerajaan British bagi membangunkan ekonomi, pelajaran dan kebajikan orang Melayu. RIDA diharapkan akan menjadi alat pembangunan orang Melayu. Selepas itu, Dato' On bin Jaafar telah melakukan lawatan ke Sri Lanka pada Januari 1951 bagi mengkaji dan melihat program pembangunan luar bandar yang dilaksanakan di negara tersebut. Kertas laporan yang dibentangkan kepada Majlis Perundangan Persekutuan iaitu Kertas nombor 10/1951 dijadikan rangka rancangan RIDA.
Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority iaitu LIDA merupakan organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1951 dengan objektif umumnya untuk memberi keselesaan dan mendidikan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar dengan peningkatan awal pembangunan prasarana dan pembangunan industri desa. Penubuhan MARA. Sehingga penubuhan Malaysia pada tahun 1963, kedudukan orang Melayu khasnya dari segi ekonomi masih tertinggal di belakang berbanding dengan kaum-kaum lain di negara ini. Masalah ini telah mendapat perhatian daripada cendekiawan Melayu bagi memperbaiki nasib orang Melayu. Oleh itu, pada 5 hingga 7 Jun 1965, satu kongres membincangkan cara-cara untuk mengatasi masalah kelemahan orang Melayu. Melalui kongres tersebut, persetujuan dicapai supaya LIDA dibubar dan digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Pada bulan Disember 1965, Parlimen Malaysia telah meluluskan Rang Undang-Undang Majlis Amanah Rakyat MARA. Akta MARA ini telah mendapat persetujuan diraja pada 9 Februari 1966. Penubuhan MARA telah dikuatkuasakan mulai 1 Mac 1966 di bawah Akta MARA bilangan 20/1966. Objektif, misi dan visi MARA. MARA sebagai sebuah badan berkanun di bawah yang dulunya di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mempunyai objektif, visi dan misi yang tersendiri. Objektif MARA terdapat 4 objektif. Yang pertama, membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Yang kedua, melahirkan modal insan global dan berintegriti. Yang ketiga, menyumbang kepada pemilikan equity. Dan yang keempat, memudahkan sistem penyampaian. Terdapat juga strategi MARA iaitu berteraskan inovasi I-usahawan, I-pekerja, I-pelaburan dan I-organisasi. Antara visi MARA ialah menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Apa pula misi MARA? Misi MARA pula ialah menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan equity Bumiputera. Moto MARA pula yang kita ketahui ialah keusahawanan dan pendidikan global. Seterusnya, nilai bersama ialah amanah rakyat. Di sini saya akan menceritakan sejarah logo MARA. Yang pertama, roda bergigi 14. Setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia di mana MARA memberi perkhidmatannya secara terus-menerus dan juga jaringan aktiviti keusahawanan yang diterokai oleh Bumiputera. Dan seterusnya, buku terbuka. Di sini ia melambangkan ilmu sebagai teras organisasi pemikiran yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan kemajuan keusahawanan serta pendidikan. Seterusnya yang ketiga, cangkir lukis terbuka. Di sini ia menunjukkan usaha MARA memegang amanah untuk menggalak dan membimbing serta melatih dan membantu Bumiputera dalam bidang keusahawanan menuju ke arah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Berikutnya, spana dan skru. Di sini, ia melambangkan sumbangan MARA di mana memberi latihan dan pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan sumber tenaga mahir negara. Teknologi merangkumi peringkat asas hingga ke peringkat setinggi-tingginya. Seterusnya di sini tulisan Rumi dan Jawi mengenai Majlis Amanah Rakyat. Di sini ia melambangkan kesinambungan imej, identiti kecemerlangan MARA dan penerapan ciri-ciri keislaman. Di sini saya akan menerangkan mengenai maksud warna sejarah logo MARA. Pertama, merah di mana melambangkan keberanian untuk MARA ke hadapan
menerkai peluang-peluang baru. Manakala biru pula yang melambangkan kemurnian wawasan dan matlamat sebagai badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat maruah serta martabat bangsa. Dan akhir sekali, warna hitam ianya sebagai lambang keutuhan dan kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan golongan Bumi Putera. Demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat.